أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح خصوصا شهاب له بارك شهور الله لما الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan keizinannya dapat lagi kita sama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala dan dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu yang mana setengah daripada taman-taman syurga. Dan mudah-mudahan perkara yang kita buat ni dijadikan supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh dan akan dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. InsyaAllah kita tengok pada sambungan kita pada muka surat 21. Muka surat 21 dia membicarakan tentang adab. Iaitulah adab seseorang apabila masuk ke dalam tandas, iaitu kalau arak dia katakan al-hammam. Dan hamba ni jambang lah. Kata musannif rahimahullah ta'ala, tengok pada muka 21. Dan jikalau engkau hanya mahu menggunakan salah satu di antara dua perkara ini. Situlah. Tengok nazar sikit lah. Dia kata, dan hendaklah engkau duduk ketika qada hajat itu dengan memberatkan sebelah kakimu yang kiri, supaya lebih mudah keluar najis. Jadi kata musannif Imam Ghazali rahimahullahu taala, jumpa tak? Jumpa? Jumpa? Muka surat 21. Selain tengok dalam adab ketika masuk tandah. Lepas tu cari ya. Itu inna amma ta'azabil qabri minhu 18. Dan hendaklah engkau duduk ketika qada hajat, dia kata itu dengan memberatkan sebelah kakimu yang kiri. Jumpa. Dan kata Tuan musannif rahimahullah ta'ala, dan hendaklah engkau duduk ketika qada hajat, yang ni pada kita ketika nak buang air besar ataupun air kecil lah, itu dengan memberatkan sebelah kakimu yang kiri supaya lebih mudah keluar najis. Dan janganlah engkau kecing dalam keadaan berdiri kecuali ketika darurah, dan himpunkanlah di dalam istinja itu antara menggunakan batu, boleh diganti dengan kertas tisu yang kesak dan ataupun air. Ni nak ajar kita cara-cara nak qada hajat. Walaupun benda ni hak basic ni, tahu belaka ni, semua orang qada hajat belaka. Tapi kalau dak kena cara, dak kena kaedah buat, menyebabkan mana? Hak duk buang, hak duk buat qada hajat satu, ada lagi sakit baki najis. Bila sakit baki najis duk ada lagi, bimbang-bimbang duk tengah semayang, benda tu lekat pada pakaian.
Maka semayang sana itu menyebabkan tidak sah. Sebab tu dia ambil cakni sungguh dalam bab mana, dalam bab qada hajat. Mana dia kata, dan hendaklah engkau duduk ketika qada hajat itu dengan memberatkan sebelah kakimu yang kiri. Tak berat. Kalau panggil kaki sebelah kiri ni kita berat, dan akak kaki sebelah kanan. Panggil lutut ni akak sikit. Tak, kalau kita cakap tu lutut akak, apa yang berat kaki sebelah kanan, apa yang sangat sebelah. Tak, ada apa yang duk samalah, duk sangat sebelah. Sebab apa tu? Tujuannya supaya dia kata ketika qada hajat itu dengan memberatkan sebelah kakimu yang kiri supaya lebih mudah keluar najis. Panggil najis yang nak keluar tu lebih mudah. Kami pakai kaedah ni, kalau sekiranya panggil dalam keadaan semelik ni, mana cara ni lah nak memberatkan sebelah. Dan juga panggil kaedah kata ulama panggil di segi kedoktoran lah. Kalau sekiranya nak mengkuatkan gigi, nak mana iaitulah pada ketika terang tu, mana hendaklah kacik gigi. Tak kacik sama. Tak, okey, dengan amalan hak kita buat sana itu, mana gigi ni lebih kuat. Dan kalau ingat pas mula mengaji dengan Tok Guru Ayah Sing pasal tumbuh. Tak, dia kata salah satu amalan nak kuat gigi ni, mana melazimi dengan makan buah cekeh. Tak, kena cekeh tak? Dengan cekeh tu kita ambil, kita isap. Tak, isap mama kehek lah. Tak, isap buah cekeh. Yang mana buah cekeh dia kata kalau kita isap sana itu, mana menyebabkan orang panggil gigi ni jadi kuat. Ternyata orang dia ni pada ketika saat dia meninggal dunia, tak, gigi dia kuat lagi. Tak ada sebatas habuk patah. Tak. Nak yang ni orang panggil setengah daripada amalan nak kuat gigi lah. Dan juga pada istinja mana? Orang panggil kena kacik ni. Dan dia kata bahawasanya, dan janganlah engkau kencing dalam keadaan berdiri kecuali ketika darurah. Yang ni kencing dalam berdiri ni iaitulah makruh. Panggil kerana Nabi SAW dia melarang daripada umat dia daripada kencing berdiri. Kencing larang sana itu apa panggil larah, bukan larah tahrim. Larah tanzih. Tegah. Yang ni tegah ni mana kata tidak bawa jadi haram lah, jadi makruh. Mana tambah-tambah pula kalau sekiranya kecing dalam keadaan berdiri takut jadi ngecik. Tak, ngecik pada kena pakaian, ngecik pada seluar, pas seluar buat semayang pula. Tak, bila semua buat semayang dengan seluar tu, seluar yang terkena najis. Sebab itulah dia kata mana makruh kalau sekiranya panggil kecing dalam keadaan berdiri. Tapi kalau siapa panggil berlumur najis dan itu pada pakaian, pada tubuh, ngecik lalu panggil dah kena luar ni, tak basuh dah. Tak basuh panggil basuh tubik tu jelah. Tak, adapun luar kena ni biar clear lah. Panggil terkadang kita tak ingat. Tak, mari jalan jauh dah pakai seluar, tak ingat dah tak ada kecing dia. Tak, nampak waktu ambil semayang. Tak, sebab tu panggil kena beringat. Tambah-tambah dalam buat ibadat. Takut-takut dia pakaian kena terkena najis. Sebab itulah bahawasanya makruh kalau seorang sana itu kecing dalam keadaan berdiri, melainkan kalau sekiranya darurah. Tak, darurah panggil terpaksa kena kecing diri. Tak, mana terpaksa ginilah mutawan gigi RNA. Tak, gigi RNA ni apa yang nak kecing duduk jambah penuh. Tak, ada hak tu cakap diri tu. Panggil darurah tinggi lah. Tak, memang kalau dah kecil habis papa kena keluar habis, bukan dia. Panggil dalam keadaan darurah tak apa. Sebab itulah hukum Islam ni, walaupun dia suruh buat benda tu, tapi dalam keadaan darurah tersepit, terkadang perkara halal jadi haram. Perkara haram jadi halal. Tak, seperti mana daging mana. Tak, panggil mana iaitulah babi sana tu, khinzir. Tak, apa kalau haram dimakan oleh Islam, tapi kalau sekiranya dalam keadaan darurah tak apa. Tapi setakat ni tak ada darurah lagi. Tak, makanan penuh. Tak, panggil ngai tepi parit ikan dia penuh lah ni makanan. Panggil kalau sekiranya jadi darurah lah bersangatan. Dan lagi pula dia kata, dan menghimpunkan di dalam istinja itu antara menggunakan batu dan air. Kiyah dengan batu ni iaitu boleh diganti dengan kertas tisu yang kasar. Tak kira lah benda-benda kasar. Tak, benda-benda yang boleh menghilangkan najis.
Maka dia kata menghimpunkan akan istinja. Ya, ada 3. Yang pertamanya hak semolek sebaik-baiknya, mana istinja dengan air. Dan hak panggil hak kurang baik sikit, mana istinja dengan batu, boleh juga. Tapi hak afdal, hak panggil hak molek sekali, himpun kedua-duanya. Batu pun ketah pun kita istinja, batu air pun kita basuh juga. Ni hak afdal ni. Hak lebih sekali. Maka dia kata bahawasanya mana dan himpunkanlah dalam istinja itu antara menggunakan batu ataupun air. Kalau sekiranya ada air, maka guna air lah. Kalau sekiranya tak ada air, boleh guna batu, boleh guna kertas. Tapi dengan syarat lah. Syarat orang panggil nak guna batu saat itu, orang panggil nak guna batu ataupun kertas, orang panggil tisu. Tak benda-benda hak kasar. Dan jangan benda-benda hak dihormati. Mana menghormati dah molek ke buang najis itu ada tulang. Orang hok bila au tulang tu. Tak, orang nampak tulang pergi basuh dengan tulang. Tak, orang panggil gelesek, orang panggil qadha apa ni istinja dengan tulang, maka ni tak boleh, haram. Kerana apa? Walaupun tulang ni apa panggil makanan daripada jin. Tak, ni dah masuk balik-balik guana kena rasuk semua. Tak, kena macam-macam. Sebab apa? Tak, buat ambil makanan jin buat kena. Tak, marah sungguh dia. Sebab tu panggil perkara yang dihormati tak boleh. Hak menekasan ni seperti mana batu, benda-benda hak kerah ataupun menekasan ataupun tanah tak boleh. Kerana tanahnya mudah hancur. Ia boleh hancur. Dan lagi benda. Benda kasak dah kira daun ke benda ke. Kena daun pelah habis. Tu kasak sungguh tu. Tu kasak habis. Banyak hari pula. Tak boleh hilang. Mana nak ayatnya apa panggil istinja ni mestilah dengan mana apa panggil perkara kasak batu. Dan apa panggil sekurang-kurang batu 3 utir. Kan kalau sekiranya batu apa paling hak molek sekali sutir batu, apa panggil batu hak besar ada 3 bucu. Apa panggil kiri, apa panggil batu tu ya ada 3 bucu. Mari kita basuh saat itu mana apa panggil 3 kali 3 bucu lah. Lak saat itu. Dan syarat dia lagi jangan najis saat itu meneleh. Meneleh sampai ke peha ni. Habis. Tu tak boleh lah tu. Mana dan apa tidak keluar daripada hasyafah. Apa panggil zakar itu. Ataupun pada mana? Pada lubang dubur sana itu lebih daripada tu. Apa panggil tempat keluar najis. Apa? Kalau sekiranya lebih daripada hasyafah zakar mana? Daripada apa panggil tempat keluar sana itu mana sampai ke batang, sampai ke habis. Misalnya tu habis maka tu tak boleh kena basuh dengan air. Dan ada pun perempuan mana jangan lebih sampai ke lubang farak. Apa lubang dia panggil dia bukan menyapung ni, panggil nak ayat hukum. Ayat hukum malu-malu sudah. Sampai ke bila kita nak uti. Sampai terlalu ngaji ke orang panggil dalam bab agama dak boleh malu. Kena royak tu terang lu dah. Panggil supaya apa? Supaya we faham lagu mana ni orang panggil wak misal sesuatu benda satu ni mikir pecah balik. Royak sebab terang lalu barulah. Faham lalu dah. Mana orang panggil kalau sekiranya keluar tempat najis apa yang kecing sana itu jangan lebih daripada kepala sana itu lah. Jangan lebih sapak kata tu tak boleh, tu kena basuh dengan air. Apa panggil dengan kertas saja tidak memadai, dengan batu saja tak memadai. Dan kalau sekiranya orang panggil basuh dengan batu ni 3 kali tak suci juga, maka lebih sekurang-kurang 3 walaupun basuh sesuci dah dia kena tambah juga sampai 3. Sampai 3. Kalau sekiranya orang panggil 3 tidak suci juga, asal ada lagi. Maka apa yang lebih daripada 3 ikut berapa? Dan disunat lagi pula diberhentikan daripada bilangan yang ganjil. Ikut satu orang panggil 5 ke, 7 ke, 9 ke hak ganjil. Apa itu apa panggil di segi bahawasanya cara nak istinja lah, nak basuh saat itu. Nak ayat Islam ni diajar ni sapak basuh. Sapak basuh ni apa panggil nak ayatnya ambil perhatian, ambil cananya Islam ni dengan orang yang pengadu agama Islam. Mana sapak basuh, mana tu mana basic biasa je, tapi nak ayatnya supaya ibadat terima, sapak basuh pun dia tadi mana iaitu apa panggil ambil cana juga. Terkadang ada tempat yang mana kita pergi kalau pergi airport, KLIA, ingat sekali lagi. Ingat sekali tu sudah air tak cok. Basuh-basuh ada tisu je.
Ingat lagi hok ngaji dulu. Dak ngaji dulu tu boleh basuh dengan batu ataupun dengan kertas. Boleh nasib baik ya. Dak kalau misalnya kita tak tahu langsung, ni dah ni habis dak nyepuh lah ke, apa-apalah ke ni kata. Lepas Islam dah ni tak ada, apa dak tahu, ilmu tak ada. Tapi kalau ilmu ada, mudah lalu dah. Tak jadi kecelaru, tak jadi apa ni, please dah dulu dah. Dan dia kata, dan jikalau di sini baru je, dan jikalau engkau hanya mahu menggunakan salah satu di antara kedua perkara ini, maka hendaklah engkau memilih untuk menggunakan air, kerana itu lebih afdal. Dan apabila engkau mahu menggunakan batu sahaja, maka carilah 3 biji batu yang suci yang dapat menyerakkan, menyuci dan mengeringkan najis. Maka engkau sapu dengan batu itu, akan tempat keluar sekiranya tidak menyebabkan najis itu berpindah ke tempat lain. Tadilah dia kata bahasanya jangan sekiranya najis itu berpindah ataupun ada perkara yang mari menupang pada najis. Mana perkara menupang pada najis? Air kecil kita kecil, lalu tempat keluar air kecil tu dia ada air sikit tau. Bila ada sikit, kita cucur air tu ngecik kat najis tu. Maka ni tak boleh lah. Tak, syarat dia lagi pula, jangan ada perkara hak lain, hak perkara baru mari duk tepek dengan najis. Supaya tadilah. Panggil najis ni keluar, kita duk dah basuh, kita cucur air. Cucur air, lalu mana? Lalu air hak kita cucur tu ngecik, walau titik ngecik kat najis hak kena pada tempat keluar sana tu. Tak pada hasyafah zakar sana tu. Bila keluar panggil niti air tu, nak basuh dengan kertas batu tak boleh dah, kena basuh dengan air. Nak jarak, jangan ada perkara lain membawa baru mari duduk dengan najis dan itu. Dan juga mana? Seperti mana kita buang dari ambang. Ambang tu jatuh najis air. Tak pun air mengecik ni najis. Tu tak boleh. Tak boleh dah kita nak basuh dengan mana? Dengan batu tak boleh dah. Kena basuh dengan air juga. Sebab apa? Sebab ada perkara hak lain mari menupang tempat tubik sana itu. Dan apabila engkau mahu menggunakan satu batu sahaja, maka carilah 3 biji batu yang suci yang dapat menyerapkan, menyuci dan mengeringkan najis. Maka engkau sapu dengan batu itu, akan tempat keluar najis sekira-kiranya tidak menyebabkan najis itu berpindah ke tempat lain. Dan begitu pula hendaklah engkau sapukan kemaluanmu dengan 3 kali sapu daripada sebiji batu. Mana? Yakni kena guna sebiji batu yang agak besar lah. Mana? Mana iaitulah kata hendaklah basuh sana itu 3 kali sapu. Hak ni 3 kali sapu ni hak panggil batu hak besar, ada 3 penjuru. Tak, 3 hak panggil 3 bucu. Orang kita basuh, orang kalau batu besar ni basuh sini, sapu sini, sapu sini, sapu situ. Tak, ni misal batu ni. Tak, maka ni orang panggil basuh 3 penjuru, orang tempat lain-lain. Kita tak boleh basuh ni, lepas tu selesai ni pula kali kedua. Tu dia jadi air. Basuh benda perkara yang mutanajis. Tak, perkara yang mutan ni je apa yang batu tu batu yang terkena najis. Batu kita ambil najis ni, kita basuh najis pula. Tak boleh dan syarat pula air, kena air yang mutlak. Tak, air mutlak dan juga air yang cukup daripada 2 kolah. Mana air mutlak? Air yang suci dari menyucikan. Seperti air telaga, tak, air hujan. Dan lagi pula air yang cukup daripada 2 kolah. Tak, ada pun air pahit, air hak mengalir. Tak, air hak mengalir, air hak 2 kolah ni. Iaitu panggil air hak kita cebok tu dalam beledi. Tak, air cebok dalam beledi sana itu. Orang panggil basuh najis dan itu orang panggil air yang orang panggil air, jangan air yang mustakmal. Kalau bukannya basuh kat itu terkena najis, pun najis apa yang jatuh pada kolah ni, tak panggil air mustakmal, orang panggil air mutanajis. Dan orang panggil air mutlak ni bukan air mustakmal. Air mustakmal ni air hak pakai dah pada wuduk basuh yang pertama. Ni lagi cerita dalam bab wuduk lah. Atau panggil air mustakmal ni, air mutlak, air semata mutlak ni air suci. Air itu suci, lagi pula dia boleh menyucikan orang lain. Boleh menyucikan najis, boleh menyucikan hadas. Dan lagi pula dia kata, dan ke engkau sapu dengan batu itu,
Pada tempat keluar najis sekiranya tidak menyebabkan najis itu berpindah ke tempat lain. Dan begitu pula hendaklah engkau sapukan kemaluanmu dengan 3 kali sapu daripada sebiji batu. Dan jikalau belum hasil bersih dengan 3 biji, basuh 3 butir batu ni apa yang tak bersih juga, masih ada lagi sakit baki. Maka hendaklah engkau sempurnakan istinjakmu dengan 5 biji batu atau 7 biji batu sehingga jadi suci tempat keluar najis itu. Basuh sampai suci lah. Tak sampai kering, sampai tak ada. Mana tak ada bau, tak ada warna. Tak ada, tak ada apa panggil rasa. Tak ada dah. Dan lagi pula, dan bilangan batu itu disunatkan ganjil dan menyucikan tempat keluar najis itu hukumnya wajib. Tak, bukan sunat dah lah, wajib. Tak, hukum menyucikan najis itu adalah wajib pada hukum syarak. Hukum syarak di sisi Allah Ta'ala, dan Nabi juga suruh kita mana menyucikan akan tempat keluar najis itu. Bukan putih najis. Tak, najis ni kita tak boleh nak bersih. Tak, bersih ni tempat keluar najis. Tak, buang najis itu tempat kena najis tu kita kena bersih. Tak, najis nak bersih mana? Bersih tak lembu. Tak boleh nak bersih tak lembu, dah tak lembu tu najis dah. Apa panggil? Basuh tempat yang terkena najis. Tak, tu panggil mana? Apa panggil punggung tu lah. Tak, tempat keluar najis tu. Istinja ni niat. Istinja dia tak perlu niat. Tak, tak perlu niat. Apa panggil macam kita, apa panggil ni macam basuh berak lah. Tak, basuh berak, apa panggil basuh mudah kita lah. Basuh dengan air pun tak kena niat. Tak, apa panggil niat, apa panggil tak ada syarat istinja ni kena niat ada lah. Tak, yang betul dia nak mana, hak asli masa dia nak dibersihkan itu. Dia macam tisu. Kertas ni apa panggil istinja dengan benda hak kasar. Kalau macam kertas tak boleh licin. Macam tisu ni dia kasar. Ikutlah apa panggil benda-benda hak kasar. Hak kasar. Daun pun tengok ah, daun hak jenis kasar. Kalau kasar boleh. Dia nak benda-benda hak kasar. Dah gitu lah. Apa panggil boleh. Tapi syarat ini nak suci sungguh lah. Dan syarat pula apa panggil, jangan apa panggil najis hak keluar daripada punggung tu lebih daripada punggung. Apa panggil bukan tempat keluar punggung dah, habis ni lah apa habis. Tak. Apa panggil habis perjalanan habis dah itu. Tu dah boleh lah. Tak. Rolik payah kalau bab najis ni apa panggil kena hati sungguh lah. Kalau bab apa panggil buang hadas so ni. Tak, duduk dalam hutan besar ai payah. Tak. Boleh lah. Apa panggil walaupun kita nak basuh dengan air pun tak apa dah. Kenapa dah suci dah dengan istinja sana itu. Tak memadai dah. Tapi kalau sekiranya apa siapa meneleh ni tu lah. Tak meneleh tu terpaksa kena cari air lah. Tak. Kena cari. Kalau sekiranya semayang sana itu, mana tak boleh dah. Waktu semayang nak habis dah. Maka semayang dalam keadaan itu, maka ni apa panggil semayang hormat waktu itulah. Tak, bila jumpa air kena semayang semula. Tapi kalau istinja ni suci comel dah, apa panggil kita nak semayang boleh. Daya basuh dah lah pada tu. Sayang hormat waktu ni apa panggil dalam keadaan darurat. Maksudnya kita nak ambil semayang tak ada air. Tak, tapi waktu nak habis dah. Waktu nak habis dah. Nak cari air dak dang dah. Dak apa mana musai. Maka kita pun semayang. Apa yang semayang sana itu, semayang menghormati waktu. Tapi kalau sekiranya kita mati, tak berdosa dah. Tak, tapi lepas daripada tu, mana kita kena ambil semayang semula qada balik. Semayang macam biasa lah. Kau panggil tu semayang hormat waktu. Tak, apa panggil ambil semayang qada sebalik waktu. Tapi kalau panggil takut bimbang mana semayang waktu ni takut nu. Bila kita dalam kemana dak semayang, lelah panggil mati. Maka hak kita tinggal waktu tu dosa ya. Tapi kalau kita semayang hormat waktu, mana hak tadilah misalnya cari air tak ada nak ambil semayang. Waktu nak habis dah. Nak tayamum pun tak ada juga benda nak mengharuskan tayamum. Maka kita semayang dengan lagu itu je. Tak ada macam mana. Golek berlaku kalau duduk atas kapal terbang tu. Tak tengok waktu nak habis sudah lah. Maka kita semayang gitu. Tak. Semayang pula. Dulu kalau tu dalam ada benda dalam batu. Ya boleh. Ya panggil sabit Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala menciptakan bumi ni. Tak. Semua tu tempat ni suci belaka. Tak. Tapi syarat jangan tengoklah, tengok tahi lembu tokoh itu membasuh tu tak lah. Apa panggil benda memang confirm itu tak ada najis. Tak.
Ghafur tak ada najis bersih ke bersih boleh. Tak. Tak apa dah, tak apa atas tanah. Habis kalau duduk patam dia kita mai atas pasir tak apa. Nak. Tu panggil dalam bab semaya ada syarat dia pula lah. Tak. Tapi nak ayatnya panggil bab istinja ni kalau kira basuh saat itu cukup rukun syarat dia dah apa. Dah kena dah basuh dengan air saat itu. Tak. Bahalu tu ambil buh dah seluar pun tak apa dah lah. Cuci dah tu. Dan faham tak? Dan dia kata dan janganlah engkau beristinja dengan tangan kanan. Ni makruh lah. Tak, bukan haram dah. Dan dia kata mana? Dan bilangan batu itu disunatkan ganjil dan menyucikan tempat keluar najis itu hukumnya wajib. Tak, bukan sunat, bukan harus tak wajib. Mana kata kalau tak basuh bawa jadi berdosa lah. Tak, orang panggil menanggung najis. Sebab tu Nabi kata ramah benda bila Nabi berlalu pada tepi kubur, Nabi tengok ada mana salah satu daripada kubur kena azab. Maka Nabi kata sahabat, kata wahai sahabat aku, bahawasanya orang ni pada ketika dia buat satu amalan yang mana amalan tu bukan dosa besar pun. Tak, biasa-biasanya mana? Iaitulah dia apabila dikecing dengan tidak habis. Tak, mana? Dia apa panggil bila kecing, apa panggil kecing tak habis. Mana? Habis tu bila kecing ni apa panggil kena berdahang, dah kena basuh sekian-sekian. Kenapa? Kalau apabila seorang tu bila dia buang najis, apa kalau buang air dasar ni tak tahu mana. Kalau nak jadinya apa buang ada kecing. Apa ni? Apa panggil buang kecing lah mudah tu. Tak. Bila kita kecing dah apa panggil kecing dalam kan dak lawah. Tak ada lagi sakit baki hak dalam pahit tu ada lagi. Tak, hak dalam tu ada lagi sikit. Mata lok gitulah ke basuh dah. Bila kita gegok rokok sujud dia akan tubik juga. Nah, sebab tu disuruh kita ni berdahang-dahang. Tak. Mana? Dan lagi pula apa panggil cara ulama ajar mana? Iaitu lah kena gerok. Tak, mana? Kena akak apa panggil mai, akak apa panggil kaki kiri, akak mana lutut kiri, lutut kanan apa panggil. Supaya apa? Supaya nak keluar habis. Bimbang takut semayang lagi kita bangun dah kita jalan biasa tak benda. Tak bimbang tu rokok bangun pak tubik. Rasa macam tubik. Bangun dia basuh sungguh. Tak ada sikit je lah. Maka panggil itu najis. Tiap-tiap suatu yang keluar daripada salah satu daripada jalan, maka itu najis. Tak. Melainkan mani yang air mani lah. Tak najis lah. Tak. Dan lagi pula mana dan jangan engkau beristinja dengan tangan kanan. Mana basuh tadi itu? Basuh tadi itu dengan tangan kanan, makruh perbuatan tu. Dan hendaklah engkau membaca doa setelah selesai daripada istinja itu dengan katamu ni sunatlah. Tak, panggil ulama tasawuf ni. Tak, dia ajar kita akan satu doa yang apabila kita selesai daripada istinja, kerana istinja ni kita buang habis dan kita bersih daripada segala najis-najis. Mana doanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Tak, dah oleh kita nak baca Arab oleh apa panggil baca dalam hatilah. Tak, jangan baca kuat pula dah ambang. Tak, dah tengah bahasa-bahasa baca Allahumma tahhir qalbi azza. Tak, bahkan apa panggil mana bawa jadi pada makruh. Kalau sekiranya apa panggil dia apa panggil tak tahu dah arti makruh. Tapi kalau sekiranya nak menghina, mana pergi baca dari amal ini, hati bawa jadi haram. Bukan haram, bahkan bawa jadi keluar imannya. Mana Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Mana maksud dia? Ya Allah, sucikanlah hatiku dari sifat munafik. Munafik ni sifat hak tak molek atau Allah Ta'ala cerita sendiri dalam Al-Quran surah Munafikun. Kata ya Muhammad apabila datang orang munafik, mana idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Orang munafik bila temu denganmu ya Muhammad, dia kata kami beriman dengan Allah, kami beriman dengan Rasul. Tak, beriman mulut. Tak, mulut royak ni takbir macam-macam lah kuat. Tak, kami beriman, kami akan berjuang cukup-cukupnya. Tapi dalam hati Allah Ta'ala kata wallahu asyhadu innal munafiqina, lakin bahawa Allah Ta'ala bersaksi, aku bersaksi pada Muhammad bahawa orang munafik ni orang hak paling kazibun, orang yang bohong, nipu.
Tak bersangatan. Mana orang panggil dalam batinnya, dalam hatinya banyak sifat-sifat munafik. Maka kita bahasa ketika buang najis dan itu, kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, hendaklah kita baca doa ni mudah-mudahan sifat munafik. Mana sifat munafik? Tak sifat rujuk, sifat riyuk, sifat takabur. Tak sifat orang panggil bohong, tak benda hak buat tak sama dengan benda dalam hati. Tak buat gini orang panggil dalam hati begini dak aking dengan benda tu. Mana sifat munafik? Mana kita berlindung, dirikanlah hatiku ya Allah dari sifat-sifat orang munafik, dan peliharakanlah kemaluanku dari kejahatan seperti zina. Tak. Minta Allah Taala pelihara juga daripada kemaluan kita, daripada perlakuan zina. Tak. Banyaklah zina ni. Tak, ada zina dengan mata, zina dengan telinga, tak, zina dengan tangan, tak, zina dengan mulut. Tak, banyaklah. Maka apa? Pelihara daripada kemaluan daripada berzina. Zina ni mana? Orang panggil meletakkan satu fahsyafah pada kemaluan perempuan, bukan jalan yang halal. Tak. Bukan jalan dengan akad nikah dak lah. Tak. Minta jauh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan amalan kita buat ni Allah Taala terhindar, Allah Taala pelihara. Tak, Allah Taala kata mana bahawasanya man zakkaha, tak, yang mana li furujihim, mana orang yang mana qad aflahal mu'minun, berjayalah orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan orang yang mana dalam sembahyang dia khusyuk, dan lagi pula apa panggil dia memeliharakan kemaluannya daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Maka orang begini apa panggil orang mukmin yang berjaya, Allah Taala kata. Tak berjaya ni, berjaya dunia dan berjaya akhirat. Maka betul nak menghindar daripada maksiat ni, tak dapat tidak kita kena mohon dengan Tuhan. Tak, terkadang kita nak hindar perkara tu berat sungguh. Tapi tak ada daya dan upaya, la haula wala quwata illa billahil alim. Tiada daya dan upaya melainkan Allah Taala jualah. Tak, yang Allah panggil kita mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nama harapnya iaitulah dengan doa. Sebab itulah katanya ad-du'a'u mughul ibadah. Tak, lagi pula ad-du'a'u saiful mu'minin. Bahawanya doa ni ialah pedang bagi orang mukmin. Tak, nak tepih daripada segala kejahatan dengan doa. Tak, minta tolong Allah Taala selamatlah sekian. Tak, daripada musibah, daripada benda-benda fitnah. Tak, sama ada fitnah hidup, fitnah mati, tak, fitnah dajjal. Tak, banyaklah. Tak, dan fitnah kubur, mana minta dengan Allah Taala. Dan mudah-mudahan permohonan kita itu diterima oleh Allah Taala, menjadi kekuatan bagi kita untuk meninggalkan perkara yang kejahatan. Tak. Dan lagi pula dia kata, dan hendaklah engkau menggosokkan tanganmu kepada tanah atau dinding atau dengan sabun setelah selesai daripada istinja, kemudian engkau basuh akan tanganmu itu. Ini sunnah. Mana apa yang lepas kita basuh istinja habis, mana sunat ambil tangan ni, mana gelasek atas sana. Tak, kalau apa sabun, basuh sabun. Kalau tak ada sabun, mana basuh apa kita tepek dinding. Tak, seolah-olah kita basuh dah tu. Tak, dan juga lepas tu barulah basuh tangan ni, hak sunat lagi lah pada ketika istinja. Mana kata pahala amalan nak boleh pahala sunat ni banyak sangat lah. Tak, cuma kita kadang-kadang tu benda tu kita buat dah. Lah, ingat ke tak ada benda rupanya sunat benda tu. Tak, panggil bila tahun ni panggil jadi mudah lalu amalan kita buat sekian-sekian. Tak, habis panggil di segi istinja, dan apabila selesai daripada istinja, menghilangkan akan segala najis yang berada di badan. Dan basuh pula panggil basuh mana? Basuh daripada tempat zahir keluar lah. Ni apa ingat, orang basuh istinja, basuh najis ni tempat zahir keluar. Tak, jangan tempat dapat dalam, kerana panggil bahawa kebersihan itu orang panggil kebersihan hak zahir ni, dia panggil kita tengok pada hak zahir. Tak, tapi kalau sekiranya orang ni basuh mana siapa dalam, dia korek habis. Ni takut bimbang menjadikan jadi waswas. Ni dah habis air sekolah. Tak, habis sekolah air. Warna lebih paruk dengan air. Basuh yang mana? Basuh najis paruk dengan air. Apa? Penyakit waswas. Tak. Sebab tu dia kata basuh mana? Basuh sekadar mana? Hak zahir aje. Tak, apa panggil kalau pungguh hak kipu. Tak, sekadar tu je lah. Tak, jangan korek sampai dalam tu. Warna dak apa panggil dak habis-habis lagi ni. Takut bimbang jadi nyakit waswas. Nyakit waswas ni jangan main, bahaya.
Tak, dan orang nyakit waswas ni apa panggil? Duk semayang dah agak-agak dia kata masuk duk berak apa dak rezeki lagi ni. Dak ya mari tu pergi pula ke Jambang. Pergi pula nak mari semayang pula dak pasal lagi ikut ke mana? Kerana waswas ni mana orang panggil daripada tipuan syaitan. Tak, syaitan ni nak tipu macam-macam. Tak, orang panggil ya hasut gitu. Mana? Supaya kita ni payah nak buat ibadat. Oh dia kata payah punya semayang ni macam-macam. Dah syaitan duk hasut dah benda mudah je. Jadi apabila jadi gitu mana? Hendaklah kita berlindung. Tak, sebab tu kalau sekiranya nak semayang sana itu supaya mana dihindarkan daripada tipuan daya iris nak boleh khusyuk kata ulama, hendaklah baca sebelum daripada semayang qul a'udzu apa panggil zubi rabbin nas annas. Tak, qul a'udzu binnas, mudah-mudahan dengan amalan ni boleh mengkhusyuk menghilangkan keraguan kita dalam semayang. Tak, dengan waswas tadi tu. Dan lagi pula apabila bersihlah seseorang itu daripada najis. Apa panggil hak ni bahasa istinja ni apa panggil hadas kecil lah. Tak, hadas kecil. Mana hadas kecil ni seperti tadilah apa panggil berok. Tak, ataupun kecing. Tu hadas kecil tu. Apa panggil hadas besar ia basuh gitu je, basuh najis. Dan nak menghilangkan hadas kecil lagi mana iaitulah dengan berwuduk. Dan lagi pula dia kata yang ketiganya adab pula lagi iaitulah adab berwuduk mengambil air semayang. Ni lebih lah. Kerana panggil orang yang melazimi dengan mengambil wuduk maka dihindarkan oleh Allah Ta'ala daripada tipuan syaitan. Tak, jadi syaitan apa dengan orang melazimi dengan wuduk. Mana ada wuduk semua. Tak, panggil dengan wuduk ni sana tu. Apabila orang melazimi wuduk ni ada semua, mengekali wuduk, maka syaitan payah nak tipu dia. Tak. Kenapa orang panggil orang duduk dalam keadaan bersih? Kerana orang dalam wuduk, orang dalam perkara bersih, orang bukan duduk dalam hadas. Tak, hadas ni benda kotor. Dan syaitan ni dia suka duduk pada tempat-tempat yang kotor. Tak, sebab tu dalam Jambang tak boleh duduk lama. Tak, ni dalam Jambang duduk menu lagi. Kadang-kadang duduk gayut dalam Jambang pun ada. Tak, duduk cakap dalam Jambang pun ada. Tak, apa yang dapat perbuatan makruh ni bercakap-cakap dalam Jambang. Tak, dalam apa ni bercakap dalam tanah pun tak boleh juga. Tak, dia duduk menyauk. Dah mana duduk cakap satu-satu. Tak, kadang-kadang taman dia belah sembang belah sembang. Tak, kau panggil makruh lah. Tak, perbuatan tu. Mana selagi menyebabkan kalau cakap Yaman ni menyebabkan akan mewarisi akan sifat pelupa. Tak, jadi lupa dia duk ingat apa-apa, duk ingat homo dah hadang duk sembang dalam Yaman. Tak, ada orang lek Yaman hotel, orang lek Yaman surga duk hotel duk dua orang tu, duk sembang bawah kata mana pula bunyi. Cakap telefon ni apa panggil, itulah sembang-sembang. Tak, makruh lah. Tak, sembang dalam Yaman. Dan lagi pula dia kata adab. Ni abilah apa bab istinja tu ni. Habis bab istinja. Bab mengambil qada hajat tadi tu. Dan yang ketiga iaitu adab berwuduk. Mana adab berwuduk ni? Ambil wuduk ni tujuan dia. Tak, tujuan apa panggil ambil wuduk ni sama ada nak semayang, sama ada nak baca al-Quran. Tak, kena ada wuduk lah. Dan lagi pula dia ada adab berwuduk apabila engkau selesai daripada istinja. Yang ni basuh berok lah benda kata. Tak, istinja basuh najis habis dah, suci dah. Bila masuk dalam habis dah, maka janganlah engkau meninggalkan bersugi. Kerana bersugi itu mana? Kerana bersugi itu matharatun lil fami wa mardatun lir rabbi wa mastakhatatu lisyaitani. Mana apa panggil sugi? Gosok gigi ya. Panggil gosok gigi. Dan dia kata adab berwuduk lagi sebelum daripada wuduk sunat daripada orang berwuduk iaitu bersugi. Tak, gosok gigi. Tak, tapi apa panggil sugi hak mana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mana iaitu dia pakai kayu siwak. Tak, kayu siwak, kayu sugi hak panjang. Tak. Dia panggil dia ada kaedah pula, dia ada cara pula pegang. Apa panggil hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak, dia pakai panggil berlepas jambang mana dia duduk sugi lah. Tak, duduk gosok gigi. Maka kalau gosok gigi benda dengan benda lain pun sunnah juga. Tak, gosok gigi dengan ubat gigi tu apa panggil sunnah gosok gigi. Tak, apa panggil bersiwak, tapi hak paling mana hak afdalnya mana? Iaitulah dengan menggunakan siwak lah. Tak, tapi kalau guna siwak saja ni tak boleh juga.
nak nyanyi kat orang. Tak. Apa orang panggil? Terkadang siwak ni orang panggil bahawanya orang panggil bersugi ni apa membersih daripada gigi lah. Tak bersih daripada segala kekotoran bau-bau mulut. Bapa disunatkan sugi tu kerana sabda Nabi SAW bermula al-mutahharatun li fahmi, bersugi itu menyucikan mulut. Mana orang panggil menyucikan mulut jadi suci, mulut jadi bersih. Mulut jadi tidak berbau dan menyebabkan keredaan Allah Ta'ala, dan Tuhan pun redha dengan orang yang suci, orang yang bersugi ni, dan membencikan bagi syaitan. Syaitan ni dok suka sangatlah. Tak. Panggil syaitan ni amat dok suka sangat bila orang ni hak berahi sugi. Mana berahi orang panggil bersih mulutnya. Ada hikmah lah di sebalik ni. Tak, sebab tu Nabi kata salatum bisiwakin, dan lagi antara kelebihan bersugi itu salatum bisiwakin afdalu min 70 salatan bila siwakin. Bermula sekali sembahyang dengan bersugi adalah lebih afdal daripada 70 kali sembahyang dengan tiada bersugi. Mana orang panggil sebalik nak sembahyang dia bersugi lah. Tak, ni amalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana iaitulah apa panggil tiap-tiap kali sembahyang Nabi sugi. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta Nabi kata apa panggil nak riwayatnya kelaziman Nabi sentiasa bersugi ni. Dah apa panggil duduk belum nak sembahyang dia sugi, gosok gigi dulu. Dah apa panggil gosok gigi. Tambah pula apa panggil kalau kita makanlah. Dak bila makan makan garing nak mayai isi. Dak maka saya gianya sunat sugi apa? Salah satu daripadanya takut makanan ni ada lekat celah gigi. Tak. Sedangkan bila dalam semayang ni, apabila masuk dalam semayang, telah mengharamkan akan perkara yang dihalalkan di luar semayang. Mana makan tak boleh dah, nak minum tak boleh. Maka apabila ada makanan mana, lekat celah gigi. Tak. Lekat celah gigi. Lepas tu apa ni, kalau sekiranya makanan sana itu pun kita telan dalam semayang, maka batal semayang. Tak. Kenapa apa panggil? Masuk apa panggil makan dalam solat ni apa panggil itu perkara yang bawa jadi batas sembahyang. Pak kena apa ni? Kehek. Tak, kena kehek keluar. Dah kehek mana? Tak, kehek gilah apa panggil baju kan apa panggil elio ni tak najis, hak luar ni. Hak najis ni elio basi. Tak, wali elio basi ni orang tidur lah. Tak, tidur pagi bangun subuh. Tak, apa panggil kalau tengok batas tu peta penuh. Tak, ada macam-macam. Tak, kuning gitu. Elio basi tu. Tak, bila ahli wasi ni apa panggil, bila kena pada pakaian tidak sah buat sembahyang. Tak, mana ahli wasi apa panggil? Apa panggil elio panggil mendih hak keluar daripada maedah perut. Tak, mendih hak duduk dalam perut ni keluar siapa tu luar. Tak, walik kalau duduk saja-saja tak baik. Tak, kita cakap kita sembang ke, tak, ataupun kita duduk buat kerja tak baik ni. Iaitu baik pada ketika orang sedang tidur. Tak, tidur ni mulut dah buat benda apa perut je. Tak, perut duk panggil duk puasa itu big elio tu panggil elio basi hok busuk sekali. Tak, maka kalau sekali elio tu kena pada pakaian maka tidak sah buat sembahyang. Tak, tak boleh nak panggil najis. Sebab tu Nabi kata sunat ni apa panggil disuruh bersiwak ni. Siapa Sayyidina Ali kata, Nabi kata walaula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salatin. Jikalau aku tidak menyusahkan ke atas umatku, mana pasti jikalau aku tidak menyusahkan ke atas umatku, pasti aku mewajibkan mereka bersugi pada tiap-tiap kali sembahyang. Ni nak menunjukkan kata bersugi itu sunat, bukan wajib dak lah. Tak, mana Nabi kata kalau sekiranya terkadang perkara tu hak Nabi buat semua boleh menjadikan hukum. Sebab apa? Nabi sembahyang tarawih tidak sembahyang direct surah. Tak. Mana bila sembahyang ia sembahyang rumah. Itu nak menunjukkan Nabi kata sembahyang tarawih tu sunat. Tak. Kalau sekiranya Nabi kata kalau sekiranya aku melazim semua sebulan direct mai sejid semua. Tak, takut bimbang amalan tu menjadi kewajipan bagi orang mukmin. Tak, dan jadi wajib susah. Tak, Nabi ni apa jaga hak tu. Takut umat ni sayang kepada umat ni, takut umat tak mampu buat benda tu. Tak, takut jadi wajibnya siapa gitu semua. Tak, mana Nabi ni dia buat rumah mana tujuan dia takut jadi orang panggil sembahyang tarawih ni jadi wajib.
Dan begitu juga siwak sugi ni benda perkara yang disukai oleh Nabi. Lalu Nabi kata kalau sekiranya perbuatan sugi sana itu mana tak ada menyusahkan umat aku, berasa mudah bagi umat aku. Kalau aku berasa mudah bagi umat aku, maka aku akan mewajibkan mereka bersugi pada tiap-tiap kali sembahyang. Tapi Nabi tengok payah juga. Takut umat aku ni tak boleh buat. Maka jadi perkara tu jadi sunat. Sekarang ada suruhan ni, dia bila sebut benda suruh ni dia ada dua. Yang pertama suruh wajib. Yang kedua suruh dengan sunat. Ia dua perkara ni. Dan larang ada dua, sama ada larang tahrim, larang ni haram buat dosa tu. Dan juga larang dia kata makruh. Atau panggil hukum hak letak hukum ulama lah ke tu. Ulama buat gini guna. Nabi buat lagi dengan ni, perkataan ni lagu mana? Teguh, tapi teguh lagu mana tu? Adalah hadis terkadang main teguh-teguh belaka, tak boleh. Lepas tu ulama tafsir dengan kaedah secara hari nahwu, hari sorah, dak wari berbagai-bagai ilmu lah. Kenapa orang panggil nak tahu hukum ni sekian ni haram ke benda? Orang panggil tu, orang panggil ulama kan itu. Kalau tak ada ulama habis hari tu. Orang ni haram belaka hang sudah. Jeng tu. Nak buat jadi payah belaka. Dan lagi pula dia kata, dan sabda baginda lagi, umirtu bisiwaki hatta khabisu an yuktaba alayyun. Yuktaba alayya, dia kata aku selalu diperintahkan bersugi oleh Allah. Allah Taala selalu memerintahkan aku bersiwak. Siapa yang suruh ni? Allah Taala suruh Nabi ni bersugi. Sehingga aku khawatir bersiwak itu akan diwajibkan ke atasku. Mana takut apa Nabi ni takut, mana dia bimbangi takut sugi ni jadi wajib. Mana Allah Taala sendiri. Sebab tu Nabi kata orang yang bersugi ni mana perkara menyucikan mulut dan menyebabkan Allah Taala redha dengan orang tu. Allah Taala redha. Panggil bila dia Allah Taala redha habisnya. Allah Taala sukalah dengan dia. Bila Allah Ta'ala suka, segala kehidupan di atas dunia Allah Ta'ala tu berlaku. Dan lagi pula dia kata, sehingga aku khawatir bersiwak itu akan diwajibkan ke atas. Kemudian hendaklah engkau duduk menghadap kiblat ke atas tempat yang sedikit tinggi, supaya engkau tidak terkena percikan air, dan baca olehmu ketika itu akan doa. Ni ada wuduk lah. Sebelum daripada wuduk, perlu kena buat iaitu dengan bersiwak, dengan bersugi dulu. Gosok-gosok gigi dulu, apa yang sunat. Tapi niat lah. Kalau gosok gigi mana? Gosok gigi ni nak hilang buang bulu. Tu tak boleh. Panggil bukan tak boleh, tapi pahala ikut sunnah tak ada. Tapi tu kita bila tahu perkara tu sunnah, kita kena niat kata kita buat satu perkara ni kerana nak mengikut sunnah Nabi SAW. Begitu juga kita tinggal perkara yang makruh. Tinggal benda-benda makruh, benda-benda keji, benda-benda yang berbau. Benda makruh kita bahaya buat semua. Bila benda makruh ni kita tinggal apa? Kita dak buat dah benda ni, rasa dak urut dah main ni semua hari-hari kata. Dak berasa serabut ni. Maka tinggal tu tinggal sajalah. Dak boleh pahala lah. Mana? Kerana apa? Tinggal tu tinggal kerana beci, kerana tak ada benda. Tapi kalau tinggal apa? Tinggal apa? Tinggal dia kata benda makruh kata. Tak. Panggil kita tinggal kerana perkara tu perkara makruh yang dibenci oleh syarat kita niat dalam hati, maka tinggal tu dikatakan dapat pahala. Tak. Tinggal benda sana tu. Dan lalu pula dia kata hendaklah engkau duduk menghadap kiblat di atas tempat yang sedikit tinggi supaya engkau tidak terkena percikan air ni pada ketika nak ambil wudu. Sunat dia kata menghadap kiblat dan duduk pada tempat tinggi. Supaya tak kena percikan percikan air. Air yang kita ambil semayang bila jatuh bawah tu, mana tak kena, tak ngecik lah, tak ngecik pada pakaian. Dah kan panggil dia tidak tahu. Dah atas-atas tu benda tak cicok, tak benda ada belaka. Sebab tu apa kalau dalam panggil mana kalau kita tempat ambil wuduk ni, kalau boleh cari benda perkara agak-agak dak ngecik mana. Dak ada ni mudah ada air hujan tu buh. Jadi hujan panggil dak ngecik mana lah. Terkadang kalau pakai pahit tu ngecik habis. Dak ngecik habis tempat kain. Dah latar tu kita jijok kasut jijok benda. Dak tahu mari mana. Panggil dia segi nak jagalah takut ngecik air sana tu. Mana sampai tu dia kata sunat menghadap kiblat. Kalau tak menghadap kiblat pun tak ada benda, tapi orang nak pahala sunat.
Tak pahala sunat benar menghadap berada kepada kiblat. Dan lagi pula duduk pada tempat tinggi supaya tidak mercik pakai air. Dan baca olehmu ketika itu akan doa. Dan ni sunat lagi, iaitulah pada ketika mana pada kita mengambil wuduk ni disunatkan baca bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Mana bismillahirrahmanirrahim, nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari gangguan syaitan, dan aku berlindung denganmu daripada kehadiran mereka itu di sisiku. Tak, nak ambil apa lagi? Ambil air semayang sana itu, baca doa berlindung daripada syaitan. Kenapa? Takut syaitan ambil semayang. Air dia kata rata tak lagi. Tak. Dia orang tak jumpa dah. Tak terjun dalam kolah, dia kata dak habis lagi ambil wudu. Tak, anak ayah kuatnya was-was sana itu. Tak. Basuh habis dah, habis itu tubuh dah. Dia kata dak apa panggil dak habis lagi ni basuh ni. Tak. Sebab itulah dia kata, dan taklah kita apabila menghadap kiblat sebelum nak ambil air disunatkan baca bismillahirrahmanirrahim. Mana Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Tak. Sebelum wuduk ni sunat. Tak, ni sunat sebelum daripada mengambil wuduk lah. Menghadap kiblat lalu baca doa. Doa ni lah. Nah, ataupun kalau sekiranya tak ingat doa ni, mana sekurang-kurangnya bismillahirrahmanirrahim. Tak, tapi hak nak moleknya habis lah. Tak sunat bismillah apa? Apa panggil mula-mula kita start dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali sebelum engkau memasukkannya ke dalam bejana dan baca doa olehmu akan doa ini. Tak, masuk dah tu batu. Ni apa panggil doa dia lah. Apa panggil doa pada ketika sebelum daripada kita mengambil wudu. Tak, tapi itulah nak kira kalau nak buat ibadat ni dia banyak. Tak, nak boleh nak ambil bekal akhirat pahala ni banyak sangat. Bukan ni ambil daripada basuh masuk jambang pun ibadat dah. Mana kita masuk baca dengan doa. Keluar pun keluar dengan doa. Mana disusuli dengan kebaikan dah situ. Tak. Dan niat buang sana tu buang segala sifat-sifat mana. Pada ketika buang najis tu minta Tuhan ni buang habis segala sifat-sifat mazmumah. Mana sifat-sifat dak molek, ujub, riak, takabur, sum'ah, semua tu supaya Allah Taala buang belaka dalam hati kita itu. Maka kemudian dibasuhkan kedua tanganmu 3 kali sebelum engkau memasukkannya. Di situlah wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin, Allahumma salli ummati Muhammadin, Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma syurna fahati ridwani alaihi wa amiddana bil asrab allati awda'taha ladai. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin.